بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama sekali kita merekamkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kepada kita untuk kita menghidup udara yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar kita menjadi insan ataupun hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sekecil-kecil nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, hinggalah kepada sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita untuk sementara waktu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya tidak membawa tajuk solat jemaah. Memandangkan kita akan bertemu dengan Ramadan, maka pada pagi ini ingin saya mengajak tuan-tuan untuk sama-sama kita muhasabah kembali, renung kembali tentang puasa dari sudut fiqh. Jadi kita nak beramal, mengamalkan. Ya, setiap amalan mesti kena ada ilmu. Ya, kita sembahyang kena ada ilmu, dan puasa juga pun kena ada ilmu juga. Ya, supaya kita keluar daripada orang yang melakukan ibadah dengan cara taklid, ikut orang. Puasa kita pun puasa, bagaimana puasa sebenarnya kita pun tak tahu. Ya. Saya tidak membawa puasa dari sudut tasawuf, tidak, tetapi dari segi fiqh, ya, insyaAllah. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, sebelum kita terus membicarakan tentang puasa, terlebih dahulu kita kena tahu apa itu takrif puasa. Puasa mempunyai dua pengertian, ya. Setiap perkara tuan-tuan bila nak ditakrifkan dia ada dua pengertian. Satu dari sudut bahasa, satu lagi dari sudut istilah syarak. Puasa bila sebut puasa dalam sudut bahasa ialah menahan diri daripada sesuatu, sama ada kata-kata ataupun makanan. Menahan diri daripada sesuatu apa juga, imsak, kita tahankan diri kita, ya, maka dipanggil puasa. Kita tahan diri kita daripada berkata-kata pun dipanggil puasa. Kita tahan diri kita daripada makan pun dipanggil puasa. Ya, kita tahan diri kita daripada pergi ke sana, pergi ke sini pun dipanggil puasa dari sudut istilah, dari sudut bahasa. Manakala dari sudut syarak, tuan-tuan, ini yang kita nak ambil ialah sudut syarak. Selalunya istilah dari sudut bahasa dia lebih umum daripada istilah. Manakala puasa di sudut istilah ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari, disertai dengan niat. Itu dinamakan puasa. Jadi bila kita sebut puasa, ada kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Nanti kita akan bincangkan. Ada masa dia pula bila kita menahan diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa, iaitu bermula daripada terbit fajar. Sebab itulah dalam kitab-kitab tua, tuan-tuan, fajar ni dia ada dua. Satu dipanggil fajar kadhib, yang kedua dipanggil fajar shadiq.
Fajar kadhib ni fajar yang tipu, tak masuk waktu lagi. Bila naik fajar shadiq baru masuk waktu subuh. Jadi bila masuk waktu subuh tak boleh lagi dah makan. Ya, terbit fajar artinya fajar shadiq. Fajar yang tanda masuk waktu subuh. Jadi setelah bermula daripada terbit fajar hinggalah matahari uruk, terbenam matahari, maksudnya maghrib. Dalam lingkungan masa itu kita kena tahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Kadang-kadang kita lupa tuan-tuan. Kita hanya menjaga diri kita, nahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Kita bersungguh-sungguh menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Tetapi kita lupa kita nak tahan diri kita, tahan nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Dia ada dua, tuan-tuan. Memang kita boleh tahan tak makan sehari. Memang kita boleh tahan, mampu untuk tidak makan dalam masa satu hari. Tetapi belum tentu pahala kita sama dengan amalan yang kita lakukan, kualiti dia. Kita boleh tahan diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, tapi yang membatalkan pahala puasa kita tak mampu tahan. Sebab walaupun syaitan diikat, tetapi nafsu kita rupanya lebih kuat, tuan-tuan. Kita kalah dengan nafsu kita. Ya. Satu. Yang kedua, dalam melaksanakan ibadah puasa kita tidak ada keikhlasan. Maka bila tidak ada keikhlasan kerana orang suruh puasa, kita puasalah, tak puasa malu pula macam tu. Melakukan puasa dalam keadaan terpaksa, bukan kerana ibadah, pengabdian, ta'abbud. Maka orang yang berpuasa kerana ta'abbud ini, tuan-tuan, dia akan menghasilkan kualiti yang tinggi, yang dapat menundukkan nafsu dia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya, apabila kamu marah, kamu kena ambil wudu. Dan nafsu kita apabila orang yang muda tak mampu nak berkahwin, Nabi kata kena puasa. Puasa ini boleh menurunkan nafsu kita, menundukkan nafsu kita. Tetapi kalau puasa kita tidak ada kualiti, dia tidak akan mampu untuk menundukkan nafsu kita. Bagaimana sembahyang yang tidak ada kualiti tidak akan mampu untuk mencegah kita daripada perkara yang munkar. Begitulah puasa. Jadi pendeknya dalam masalah puasa, tuan-tuan, kita kena jaga tahan diri kita daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa, dan juga kena tahan diri kita bersungguh-sungguh daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Mengupat, mengkeji orang, ya, itu termasuk dalam perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Free, ya. Tengok benda-benda maksiat, ya, walaupun syaitan tak ada. Baik. Dan menahan diri tadi dengan disertai dengan niat. Kalau tak ada niat tak jadi, tuan-tuan. Nanti kita tengok macam mana dalam keadaan ni niat puasa nanti macam mana. Jadi puasa ni kena ada niat. Ya, setiap amalan dia kena ada niat. Baik, puasa Ramadan telah difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ya, kefarduan Ramadan itu pada bulan Sya'ban. Ya, mula difardukan pada bulan Sya'ban, tapi kita puasa Ramadan lah. Tak ada orang puasa bulan Sya'ban. Baik, kefarduan berpuasa tidak tertentu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Saya gariskan berpuasa, tuan-tuan. Ya. Kefarduan berpuasa tidak tertentu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan difardukan juga kepada umat nabi-nabi terdahulu. Kewajiban berpuasa umat nabi-nabi dulu pun wajib juga berpuasa.
Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan kepada orang-orang sebelum daripada kamu. Maksudnya umat Nabi dulu pun difardukan juga. Sebab dua-dua Allah Subhanahu wa taala ulangkan dengan kalimah kutiba. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan juga. Baik. Kefarduan puasa Ramadan. Itu saya gariskan tadi. Yang tadi kefarduan puasa saja, semata-mata puasa ni umat Nabi Muhammad pun ada, umat nabi-nabi dulu pun ada juga. Tetapi kefarduan puasa Ramadan tidak pernah disyariatkan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Bahkan ia dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana bila satu bulan Ramadan itu khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala isikan dalam bulan Ramadan itu berbagai-bagai hikmah terkandung di dalam bulan Ramadan. Terutamanya dari segi amalan kita yang digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ini ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak ada pada umat nabi yang dulu. Jadi nabi-nabi dahulu tidak ada disyariatkan puasa bulan Ramadan, tak ada. Tidak ditentukan pada bulan Ramadan. Ya, bersalahan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan bukan senang. Jadi kita kena ambil lah, rebutlah peluang setahun ni sebulan saja. Ya, kita berpuasa, jadi kita lakukanlah puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun yang lepas, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apabila kita tengok pada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan ke atas umat-umat dahulu berpuasa. Jadi kita bersamaan yang wujud di antara umat Nabi Muhammad dengan umat dahulu ialah puasa itu ada disyariatkan itu. Syariat puasa itu ada. Itu persamaan dia. Tetapi berbeza kefarduan dia khusus pada bulan Ramadan itu tidak ada pada umat-umat Nabi dahulu. Itu saja bezanya. Baik, dalil disyariatkan puasa Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara benar yang salah. Oleh itu sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Tengok surah Al-Baqarah ayat 185. Ini tentang salah satu dalil disyariatkan puasa Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, daripada riwayat Bukhari, hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari. Bunyal Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji was-shaumi Ramadan. Islam itu kata Nabi dibina atas 5 perkara: mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, orang yang tak puasa bulan Ramadan, do enjoy aja bulan Ramadan, ya, dia kurang rukun Islam, dia kurang. Dia tidak prihatin terhadap rukun Islam. Ya.
mana dia ada cacat dalam masalah rukun Islam dia. Sebab dalam masalah puasa tidak dikaitkan seperti mana haji. Haji jadi dikaitkan man istata'a ilaihi sabila. Kalau kamu mampu. Tapi puasa tak. Ya, kecuali yang uzur sangat saja itu ya. Mana tak ada pilihan, kita kena puasa. Pernah tuan-tuan di kawasan kita ni ya. Saya nak cerita sikit lah. Saya tak tahu anak siapa. Dia lalu sini jalan, kita tanya, dia apa dek? Roti canai kata. Tak puasa ke? Dia kata ayah nak makan. Tapi dia jalan hala ke sana. Depan. Dia datang daripada uptown. Anak siapa wallahu alam lah. Ini cerita betul tuan-tuan, bukan rekaan lah. Ya. Dia kata ayah nak makan. Belum puasa. Tapi saya tak kenal lah anak siapa. Bermakna ada bulan Ramadan bapak dia tak puasa. Kita bersangka baiklah tuan-tuan, mungkin dia sakit ke. Betul, mungkin dia sakit ya. Isteri ke kuat kan. Tetapi kalau saja-saja tinggal puasa tak boleh. Sebab ia merupakan salah satu daripada cabang-cabang Islam kita kena buat. Ya. Baik. Hukum meninggalkan puasa Ramadan. Baik. Yang pertama murtad hukumnya, yaitu meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur dan kerana keingkaran tentang kefarduan dia. Dia engkar tentang kewajiban puasa. Bila dia engkar tentang kewajiban puasa, bermakna dia engkar tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu dengan mana furidah, difardukan. Apa seolah-olah dia menolak, engkar dengan ayat Al-Quran. Maka sebab itu dah dihukumkan sebagai murtad. Kalau dia tak nak puasa dengan menganggap puasa itu tak wajib, maka dia kan kafir. Dengan dia tahu hukum dia, tetap dia beranggapan dan i'tikad macam itu, maka dia jadi murtad. Yang keduanya, dia meninggalkan puasa tanpa uzur dan tetapi tidak mengingkari kefarduan dia. Dia kata aku tak puasa tapi wajib, tapi apalah tak boleh nak tahan lah. Itu boleh kira lagi tu. Itu dihukumkan sebagai fasik. Orang yang melakukan dosa mengekalkan dosa kecil dan melakukan dosa besar. Ya. Menjaga tuan-tuan ya. Macam sembahyang juga ada sama hukum dia macam sembahyang. Sebab itulah dalam kitab Manitul Musalli disebut tuan-tuan. Tapi hadis ini banyak pertikaikan oleh para ulama. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia jadi kafir gitu. Tetapi dihurai oleh para ulama, kufur situ dengan kufur nikmat satu. Yang keduanya dihuraikan oleh para ulama dengan dia meninggalkan sembahyang itu dengan sebab ingkar tentang kefarduan sembahyang, macam itu. Ya. Samalah dengan masalah puasa tadi. Baik. Penetapan bulan Ramadan, kita masuk sikit ya tuan-tuan. Penetapan bulan Ramadan ini melalui dua. Bila nak masuk Ramadan kita tengok dua. Satu ru'yah, ya, yang keduanya ialah hisab. Ya, ini ahli falak tak ya, tanya Datuk Wan. Ru'yah ialah melihat anak bulan dengan mata kepala oleh seorang yang adil. Sebab tu kena tengok anak bulan tu, kena tengok orang. Ya, jangan pianta orang kaki menipu. Ya. Mesti orang yang adil. Ya, tengok anak bulan. Kalau orang tahu yang menipu, nampak pun dia kata tak nampak sebab tak tukar puasa. Ya. Sebab tu di negara kita di antara ramai. Ya, jadi tak adalah timbulan dan timbul tu insya-Allah lah mudah. Jadi yang pertama ru'yatul hilal, melihat anak bulan dengan tengok anak bulan dengan mata kepala. Tetapi diharuskan tengok pakai teropong tu dibolehkan. Ya. Zaman Nabi tak ada teropong tu kan, dia tengok mata kepala aja tengok. Kemudian yang keduanya ialah dengan menggunakan hisab.
Tengok pada kiraan bilangan hari, cukupkan 30. Ini berlaku apabila sekiranya anak bulan itu tidak nampak dengan sebab kabus ataupun mendung, awan, tak boleh nampak, ya, nak hujan. Lalu kita gunakan hisab, artinya kena cukupkan bulan Syaban tadi 30 ataupun bulan Ramadan 30. Baik. Para ulama berselisih pendapat di dalam menentukan awal bulan Ramadan, apakah dengan cara melihat anak bulan yang ru'yah ataupun dengan cara hisab. Ya, ada berbeza pendapat di kalangan para ulama mana yang nak dulukan. Kita nak dulukan ru'yah ke ataupun nak dulukan hisab? Ya. Kita nak dulukan ru'yah ke ataupun nak dulukan hisab? Ada berbeza pendapat di kalangan para ulama. Pendapatnya pertama mengatakan bahawa cara menentukan awal bulan Ramadan adalah dengan cara melihat bulan, tengok anak bulan, itu ru'yah, dan tidak boleh menggunakan hisab. Hisab itu nombor 2. Kena tengok guna ru'yah dulu. Ya, itu didulukan yang itu. Ini adalah pendapat majoriti ulama salaf dan khalaf. Salaf pun macam tu, khalaf pun macam tu. Termasuk di dalamnya imam mazhab yang 4, Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Ahmad bin Hanbal. Semua macam tu pendapat dia. Dulu-dulukan ru'yah daripada hisab. Ya, gunakan hisab tu apabila tidak nampak anak bulan dengan sebab yang tertentu. Dalil mereka ini dalil ulama yang mengatakan bahwasanya kita kena dahulukan ru'yah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta taraw illa an yughamma alaikum fa in ghamma alaikum faqdurulah. Artinya jangan kalian berpuasa sehinggalah kalian melihat hilal, dan janganlah berbuka sampailah melihat lagi hilal tadi, anak bulan. Jika bulan tersebut tertutup awan, maka sempurnakanlah bulan tersebut sehingga 30 hari. Ini pegangan para ulama dalam istinbat dalil bahwasanya kita kena dulukan ru'yah daripada hisab. Hisab ini digunakan setelah gagal untuk melihat anak bulan disebabkan sebab tertentu, kabus dan hujan dan sebagainya. Hadis riwayat Muslim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Artinya berpuasalah kerana kalian melihat bulan, dan berbukalah ketika kalian melihat bulan. Nak puasa pun kena tengok anak bulan, nak raya pun kena tengok anak bulan. Ya, Nabi tak dudukkan hisab pun. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumu faftiru. Jika kalian melihat hilal Ramadan, anak bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Semuanya Nabi SAW suruh kita tengok hilal anak bulan dulu, ya. Jadi inilah pegangan para ulama, utamanya mazhab yang 4 sepakat mengatakan bahwasanya kita kena utamakan dahulukan ru'yah daripada hisab. Baik, masalah seorang yang pada waktu paginya berada di negeri yang telah menyambut hari raya, lalu musafir ke negeri yang jauh dan penduduknya masih berpuasa, maka dia wajib menahan diri untuk bagi hari tersebut sebagai mengikuti penduduk tersebut. Contoh tuan-tuan ya, contoh pernah sekali ikut di Thailand puasa, di Malaysia tak puasa lagi. Jadi orang belah pegang kubur dah pergi makan dekat, orang belah sebelah pegang kubur pergi makan dekat pegang kubur belah Malaysia yang nak makan. Sebab sana dah puasa, jadi dia pergi ke sini tak puasa lagi. Itu kononnya dia lepas diri, tuan-tuan. Jadi masalah ini sekiranya dia kata orang tu duduk contohnya di Indonesia. Di Indonesia orang dah belum puasa lagi katanya. Malaysia puasa dulu. Jadi dia terbang ke sini, sampai sini orang tengah puasa. So wajib dia kena tahan diri kena puasa juga. Nampak tuan-tuan ya? Begitu juga kita sini contohnya dah raya dah sini. Sampai ke sana, orang tak raya lagi. Kita kena tahan diri kita. Kena cukupkan 30 lah. Ya?
Baik. Seorang yang musafir dari negeri yang tidak melihat anak bulan ke negeri yang melihat anak bulan, maka hendaklah ia berbuka, yang berakhir hari raya bersama mereka, sama ada ia puasa 28 hari ataupun 29 hari. Contohnya daripada mana ya? Daripada luar negara lah. England ke mana, ke Brazil ke datang kan. Time bola ni kan. Tapi bukan bulan Ramadan lah. Dia datang sana, contohnya dia dah puasa 28 hari dah. Sampai sini, tiba-tiba sini raya dah. Dia berpuasa 28 hari, 28 hari. Sepatutnya dia kena puasa 29 hari. Sampai sini orang dah raya, contohlah kata. Maka dia kena sebut hari raya sama-sama dengan orang Indonesia. Dan dia kena qada satu hari lagi. Sebab apa? Dalam sebulan tidak ada 28 hari. Sekurang-kurang dalam sebulan dalam Islam ialah 29 hari. Tak ada 28 hari. Jadi dia dah puasa 28 hari. So dia kena qada lepas raya, kena qada satu hari lagi puasa. Dapat tuan ya? Walau bagaimanapun sekiranya berpuasa 28 hari, maka hendaklah yang mengqadakan puasa satu hari, kerana dalam bulan-bulan Islam tidak ada 28 hari, tak ada. Ya. 28 hari tak ada. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita tengok pada syarat wajib berpuasa, tuan-tuan. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Berpuasa tidak diwajibkan ke atas orang kafir, kerana puasa merupakan satu cabang daripada cabang-cabang Islam. Walau bagaimanapun di akhirat mereka akan diseksa kerana kekafiran mereka dan kerana meninggalkan cabang-cabang Islam. Sebab itulah tuan-tuan, kita tak boleh paksa orang bukan Islam supaya puasa. Dan kita tak boleh paksa orang bukan Islam supaya semayang. Suruh dia semayang, tak boleh. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini banyak orang silap, tuan-tuan ya. Ya, orang Islam sendiri bila suruh sembahyang, jom pergi sembahyang, jom pergi masjid. Jangan, la ikrah fid din, tak ada paksaan dalam agama. Sebenarnya tak kena ayat tu. Ayat tu tuan-tuan, la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama, artinya kita tak boleh paksa orang yang bukan Islam untuk masuk Islam, tak boleh. Kita tak boleh nak paksa orang bukan Islam supaya sembahyang sama kita. Kita tak boleh paksa orang Islam supaya dia puasa sama kita, tak boleh. Tetapi kita boleh paksa orang Islam sendiri supaya dia berpuasa. Sekiranya kita puasa, kena ambil tindakan, ada paksaan. Tu. Sebagaimana orang yang murtad, bila masuk Islam dia tak boleh murtad lagi dah. Kalau murtad aja dia kena suruh bertaubat. Kalau tidak bertaubat dia kena ambil tindakan. Dalam Islam kena pancung. Kena ada paksa. Dalam Islam ada paksa. Sebab itulah Nabi SAW kata, pukullah anak kamu apabila umur 10 tahun tak sembahyang lagi. Kena pukul. Jangan pukul sampai teruk sangatlah. Ya. Kita pukul sekadar mengajar, taklim. Pukul sebagai pengajaran. Bukan pukul kerana nafsu. Banyak kita sekarang pukul sebab nafsu. Sebab tu anak kita tak berubah. Sebab kadang-kadang emosi, dengan sebab marah kita pukul. Bukan sebab ibadah lah. Sedangkan pukul anak tu kalau secara terbaik dia jadi ibadah kerana sunnah Nabi, arahan Nabi SAW. Tapi kita ada silap gunakan. Kita gunakan rotan kita sebagai lepaskan nafsu kita. Baik, walaupun orang bukan Islam tidak diwajibkan berpuasa, tetapi tuntutan kepada mereka untuk masuk Islam ada. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tuntut mereka supaya masuk Islam. Sebab itulah di akhirat nanti Allah Taala akan seksa dengan sebab kekufuran, dan Allah Taala seksa mereka dengan sebab meninggalkan salah satu daripada cabang Islam. Sebab itulah ada syarat seksaan kepada orang-orang yang kafir.
Itu syarat yang pertama, syarat wajib. Jadi orang kafir tak wajib lah. Tadi pasal itu. Baik. Yang kedua taklif. Taklif ni mukallaf lah tuan-tuan. Maksudnya orang Islam yang baligh dan berakal. Itu taklif. Artinya mukallaf. Mukallaf artinya baligh dan berakal. Sekiranya hilang dua sifat ini, maka jatuhlah daripada sifat taklif. Ketika itu tidak dituntut sedikit pun melaksanakan tuntutan agama. Kalau akal dia tiba-tiba tak ada, hilang, gila dia, maka gugurlah taklif tadi. Tak dituntut lagi puasa, sembahyang pun tak. Lesen besar. Begitu juga kanak-kanak yang belum balik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalatha, 'anil naimi hatta yastayqiza, wa 'an sabiyyin, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta yaqila. Diangkatkan tulisan, artinya tidak dicatatkan amalan dia daripada tiga jenis manusia ini. Yang pertama, daripada orang yang tidur sehinggalah dia sedar. Maknanya tidak dituliskan catatan. Kalau dia buat jahat masa tidur pun tak ada, tak ditulis. Daripada kanak-kanak sehinggalah dia mimpi, artinya balik. Jadi pada kanak-kanak tu tak ada catatan buat kejahatan dia pun tak ada. Diangkatkan kolam, artinya tidak ditulis apa-apa. Ya, dan yang ketiganya daripada orang yang gila sehinggalah dia berakal. Bukan gila dia sengajakan lah tuan-tuan. Kalau sengaja minum arak kena dosa minum arak, ya. Oh, dia dah buat dosa, minum dulu. Sebab dia kata buat dosa masa mabuk tu hilang akal, tak masuk ni. Sebab itu ada dosa minum arak tu. Ini tiga jenis orang tuan-tuan yang diangkatkan kalam, artinya tidak dicatatkan amalannya. Ketika dia tidur, ketika kanak-kanak, dan ketika mana dia gila, hilang akal yang tidak disengajakan tuan-tuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu syarat wajib. Kemudian yang ketiga ialah tiada keuzuran yang menghalangnya berpuasa atau yang mengharuskannya berbuka. Tidak ada keuzuran. Syarat wajib tadi, ya, tidak ada keuzuran yang menghalangnya daripada berpuasa atau yang mengharuskannya berbuka. Ini dibahagikan kepada dua. Yang pertama, keuzuran yang menghalang berpuasa, ya, seperti mana kedatangan haid atau nifas pada siang hari. Maka ini tak diwajibkan dia berpuasa. Gugur kewajipan dia berpuasa. Bahkan haram dia berpuasa ketika mana datang haid ataupun nifas. Yang kedua, pengsan atau gila sepanjang hari. Daripada pagi sampai masuk maghrib pengsan, tak sedar diri. Ya. Itu yang menghalangnya daripada berpuasa. Tadi wajibkan berpuasa. Macam mana puasa orang gila, orang pengsan, ya, ataupun gila sepanjang hari. Dia ada gila mendatang-datang, ya. Sekejap elok, sekejap dia gila. Jadi kalau gila dia berpanjangan ataupun gila dia separuh hari, pukul 12 dia sedar balik, lepas tu dia kena tahan puasa. Tu kalau orang yang datang sekejap gila sekejap baik tu tuan-tuan, dia kena tetap, bila dia sedar dia kena berpuasa juga. Baik. Itu keuzuran yang menghalang daripada berpuasa, artinya tak boleh puasa. Kemudian yang kedua, keuzuran yang mengharuskannya berbuka. Bila ada keuzuran ini, maka diharuskan dia berbuka. Baik, yang pertama, sakit yang mendatangkan mudarat yang besar. Artinya dia ni tak boleh puasa semualah, ya, lepas operation gitu kan. Maka dia diharuskan
berbuka. Sampai doktor kata tak boleh puasa ni, ya. Kalau puasa juga memang pengsan lah, dia kena buka puasa. Ya, masa ketika itu tak diwajibkan dia berpuasa, bahkan dituntut dia wajib dia kena berbuka kerana menolak kemudaratan pada diri dia. Yang kedua, musafir yang jauh yang tidak kurang daripada 83 km dengan syarat ia musafir yang harus. Kalau pergi nak merompak, pergi disco ke manakah, ya, itu tak boleh. Ya, jadi nak orang yang musafir yang lebih daripada 2 marhalah, ya, musafir yang harus, maka dibolehkan dia berbuka puasa. Boleh dia berbuka puasa. Tetapi tuan-tuan, orang yang berbuka puasa kemudian musafir selepas terbit fajar, maka tidak dibenarkan berbuka puasa. Jadi di sini tuan-tuan, dalam fiqh al-manhaj ditulis, orang yang puasa kemudian pukul 9 nanti dia pergi musafir, maka dia tak boleh buka kita. Sebab itulah tuan-tuan, kalau bulan puasa tuan-tuan yang musafir kena keluar sebelum daripada subuh. Sebelum waktu subuh tuan-tuan keluar, itu tuan-tuan boleh berbuka puasa di tengah perjalanan. Tapi kalau tuan-tuan dah puasa di sini lepas subuh, nanti pukul 8, pukul 9 baru tuan-tuan nak musafir, tuan-tuan tidak boleh berbuka puasa. Tak boleh buka puasa lagi. Ya, jadi syarat mesti sebelum daripada masuk waktu subuh dah keluar musafir. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Artinya bila ditinggal bukan kata tak qada, dia kena qada balik tuan-tuan. Ya, dia kena qada balik. Itu dalil boleh kita berbuka puasa disebabkan sakit ataupun dalam musafir. Jadi Islam ni tidaklah begitu ketat sangat tuan-tuan, tidaklah begitu menyiksa kita. Ada juga kelonggaran, ya. Baik, keuzurannya yang mengharuskan berbuka puasa juga tuan-tuan ialah tidak mampu untuk berpuasa. Oleh itu wajib dia berpuasa disebabkan terlalu tua. Dia termasuk dalam golongan yang tak mampu nak berpuasa lagi dah. Memang nak start puasa pun tak boleh dah. Ya. Maka dia wajib kena berbuka puasa. Ya. Dia kena buka puasa. Siapa dia? Itu orang yang tua ataupun orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ini banyak juga tuan-tuan ya, yang jumpa kita pada bulan Ramadan, dia bayar fidyah. Ya, dia bayar fidyah sebab memang tak boleh puasa lagi dah. Ya, mak saya tak boleh puasa lagi dah, ustaz tak boleh puasa lagi dah, bayar fidyah. Ya. Bayar fidyah boleh bayar ke pusat zakat tuan-tuan ya. Kalau nak bayar fidyah boleh bayar di pusat zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin sehari 1 cupak. Ya, fidyah sehari satu cupak, bukan sehari 1 gantang tuan-tuan. Sehari 1 cupak bagi 60 orang miskin. Sehari 1 cupak tuan-tuan ya. Bagi pada orang miskin, bukan anak yatim ya. Ya, 1 cupak sehari bagi orang miskin, bukan pada orang pada anak yatim tak boleh. Sekurang-kurang tahap dia miskin, fakir tak apalah. Ya. Sehari 1 cupak bagi. Baik. Baik tuan ya. Rukun berpuasa. Ini rukun puasa ada berapa tuan-tuan?
Ingat tak? Macam mana nak puasa tak tahu rukun? Ha? Rukun puasa ada berapa? Cikgu? Ada masalah yang banyak. Ada berapa? Ha? Rukun puasa ada berapa ni? Macam mana nak puasa itu ni? Rukun sembahyang ingat tak? Rukun sembahyang. Rukun puasa ada dua. Ada dua tuan-tuan. Yang pertama ni niat. Yang kedua apa? Salam. Itu sembahyang. Pertama niat, yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, membatalkan puasa tadi. Tu kena tahan diri, itu salah satu rukunnya. Jadi rukun puasa ada dua. Baik, niat puasa. Niat iaitu qasad melakukan puasa. Qasad itu sengaja kita nak puasa, sahaja puasa. Nawa itu. Jadi qasad sengaja kita puasa, bukannya kita dipaksa atau sebagainya, tidak. Ya. Qasad artinya niat sahaja aku berpuasa. Tempat niat itu adalah di hati, bukan di mulut. Sebab itulah para ulama kata tidak cukup, tidak memadai kita niat puasa melepas sembahyang tarawih, nawa itu sawam mawadid. Kalau tanpa ada hati kita niat dan puasa juga tak ada, tak jadi. Dia mesti kena ada daripada hati. Lidah tadi hanya membantu saja. Tapi kalau kita di hati kita tak ada niat, tak terlintas langsung niat dan puasa, yang ada mulut kita saja, ulama kata tidak memadai. Itu lepas tarawih yang imam ajar nawa itu sawam mawadid itu, biar sampai ke hati kita pun niat saja puasa juga. Jangan hanya baca saja. Ya, keluarkan daripada khilaf ulama. Ulama kata tak madai. Ya, kena niat di hati juga. Sebab tempat niat tidak ada melainkan di hati. Adapun di lidah itu ialah kata-kata mulut, lidah kita. Itu bukan niat. Baik. Niat puasa Ramadan. Tengok. Niat puasa Ramadan yang pertama berniat pada waktu malam. Syarat dia. Puasa Ramadan syarat dia niat mesti kena sebelah malam, sebelum masuk waktu subuh, sebelum terbit fajar. Iaitu niat puasa sebelum terbit fajar. Sekiranya berniat selepas terbit fajar, maka batal niat dan puasanya. Pukul 7 niat puasa Ramadan, tak sah tuan-tuan. Bila tak sah dia kena puasa tak? Dia tetap kena puasa juga, kena tahan diri daripada makan dan minum. Seperti mana orang yang haid juga lah. Walaupun dia tidak berpuasa, tetapi dia kena berlindung-lindung. Jangan makan depan anak, jangan makan depan kan? Ni makan depan suami, dengan suami sekali makan. Ya. Siap dia buat apa rendang lagi tengah hari ya. Balik suami terus buka periuk, lupa puasa. Ya. Baik. Atau niat mesti kena sebelah malam. Dia tak boleh niat bersalahan puasa sunat. Puasa sunat boleh. Selepas terbit fajar pun boleh. Sebelum gelincir matahari, sebelum waktu zuhur. Diboleh lagi ni niat. Itu kalau puasa sunat. Tapi puasa Ramadan tak boleh. Dia kena bermalamkan niat tadi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitil siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Hadis dari Darul Qutni. Dia kata barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini hadis sahih tuan-tuan. Inilah ulama ambil istinbat dalil. Puasa Ramadan tadi kena sebelah malam. Puasa Ramadan kena sebelah malam. Ya, itu. Jadi sebab itulah kita ikhtiar, cermat, lepas solat tarawih terus kita niat puasa esok. Kedua, ya, pertama tadi kena bermalamkan niat. Yang kedua kena tentukan jenis puasa.
Sebab itu kita kata saja puasa esok hari pada bulan Ramadan. Kena sebut bulan Ramadan tadi. Kena tentukan niat dia. Yang ini tentukan niat puasa Ramadan. Sekiranya tidak ditentukan jenis puasa dengan bahawa seorang berniat semata-mata puasa saja puasa kerana Allah Ta'ala, saja puasa esok hari kerana Allah Ta'ala, maka tidak sah puasanya. Bukan puan ya, puasa ya. Berdasarkan hadis, sesungguhnya sah amalan itu dengan niat. Jadi orang melakukan puasa tadi berdasarkan kepada niat dia. Jadi kena tentukan jenis puasa dia. Itu puasa Ramadan. Yang ketiga, berulang-ulang niat. Niat tadi kena ulang. Ini yang kita selalu buat tuan-tuan. Puasa tengok. Hendaklah berniat setiap malam sebelum terbit fajar. Tidak cukup dengan satu niat untuk puasa Ramadan, kerana puasa Ramadan bukanlah ibadah yang satu, tetapi ia merupakan ibadah yang berulang-ulang, dan setiap ibadah itu mesti dikhususkan niatnya tersendiri. Kadang-kadang kita niat puasa tuan-tuan saja puasa sehari sebulan Ramadan. Ada niat macam tu kan? Ya, macam mana niat kita tengok nanti. Hukum niat sebulan Ramadan. Niat puasa sebulan Ramadan pada malam awal puasa Ramadan hukumnya disunatkan. Sedangkan hukum niat untuk puasa hari-hari, ya, setelah hari pertama tadi, sunatnya sebulan tadi pada hari pertama awal Ramadan. Kemudian hari-hari selepas hari pertama tadi ada beza pendapat di kalangan para ulama, ada khilaf. Sama ada kena niat lagi ke ataupun tidak. Baik. Menurut mazhab Syafi'i, niat puasa untuk sebulan penuh tersebut cukup untuk puasa satu hari yang pertama saja. Itu mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam fiqh al-manhaji pun ada. Ya. Dalam Al-Qurtubi pun ada. Disebut ya. Jadi dari sudut mazhab Syafi'i, dia kata puasanya sebulan pada pertama tadi dia menampung untuk hari pertama itu saja. Adapun hari-hari, manakala setiap hari puasa Ramadannya wajib berniat semula. Jika tidak, maka tidak sah puasanya. Baik. Manakala menurut Imam Malik, niat puasa Ramadan untuk sebulan penuh sudah mencukupi, sehingga untuk hari-hari berikutnya tidak wajib niat kembali. Itu di antara mazhab. Kalau Imam Malik dia kata tak apa. Kita puasa sebulan Ramadan tadi penuh, pada awal niat sebulan, maka hari-hari itu tak payah niat pun tak apa. Tengok dalam Hasyiah Al-Bajuri pun ada. Ya. Dia punya uraian dia. Jadi kita clear, kadang-kadang kita tak tahu macam mana puasa Ramadan sebulan, tuan-tuan ya. Ini kedudukan dia. Boleh niat sebulan, tapi khilaf dia nak puasa hari-hari itu macam tu. Dia dah khilaf di kalangan para ulama. Setengah kata, Imam Syafi'i kata wajib kena niat juga. Imam Malik kata tak wajib niat lagi dah hari-hari itu. Ya. Niat puasa sunat. Niat puasa sunat tidak disyaratkan pada waktu malam dan tidak perlu ditentukan jenis puasa, dan niat sah dilakukan sebelum gelincir matahari. Serta sah juga dengan niatmu mutlak semata puasa. Saja puasa kerana Allah Ta'ala. Itu niat puasa sunat. Ya, puasa sunat dia berbeza dengan puasa fardu. Sebab itulah tuan-tuan, ya, puasa ini suatu amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya rasa cukuplah tuan-tuan untuk sekadar pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk kita meneruskan ibadah kita, ibadah puasa kita yang akan datang. Dan insyaAllah di atas ada kesempatan akan datang saya akan sambung balik tentang puasa ini. Seterusnya kita akan bincangkan nanti tentang fidyahnya macam mana, kafarahnya macam mana, ya, dan juga bagaimana orang yang sakit nak injection itu macam mana, ya. Banyak pembahasan dalam puasa insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan sambung pada bulan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu adalah kelemahan Yesus, insyaallah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafariqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.